Perang Kedah dengan Thai 1821, Thai melalui Ligor menyerang Kedah. Serang Kuala Kedah. Orang tanya apa siapa? Serang Kuala Kedah. Dulu laluan masuk hanyalah melalui laut. Bukan ada kapal terbang. Kata apa siapa tak serang Kepala Batas? Kepala Batas masa tu bukan ada airport lagi pun. Tahun 18 lebih. Jadi dia mesti masuk melalui Kuala Kedah. Sebab itu kubunya kota Kuala Kedah itu diserang 1821. Itu adalah merupakan tarikh yang orang Kedah kena ingat. Pasal inilah tarikh bermula penjajahan ataupun penaklukan Thai ke atas Kedah. Lari cempera habis. Daripada 50,000 orang penduduk Kedah masa itu tinggal 11,000. Semua lari. Lari ke Seberang Perai, lari ke Pulau Pinang, lari ke Perak. Tak boleh tahan. Sawah bendang, rumah kampung semua dibakar, hangus oleh tentera Thai ini. Serenang kita lah tu, lari kata, cempera. Cempera habis. Bakat lari. Lari mengumpul kekuatan untuk menyerang balik. Bermula 1826 sampailah 1842. Siri peperangan yang begitu hebat. Kita hampir menang kalau tidak kerana British berpaling tadah. Dia pakat dengan Siam pula. Ini cerita perjuangan kita. Perang Nanning, Dul Said dengan Inggeris. 1831 Dul Said menang. Ramai orang putih mati habis kena tembak. Dan saya nak sebut sini ya, Perang Kedah, Perang Nanning, orang Melayu pakai senapang lah. Jangan siapa-siapa lepas ni kata, patutlah kita kalah, kita pakai kerih, Portugis pakai senapang. Bengong. Sebab orang Melayu sudah ada senjata api. Nanti saya tunjukkan senjata api. Melakan masket. Masket Melaka tu macam mana. Habis itu keris. Keris adalah senjata terakhir yang tersisip di pinggang. Itu bila dah tembak. Orang dulu bukan pakai mesin gun. Dia senapang lantak. Tahu senapang lantak tak? Senapang lantak. Senapang lantak tak tahu? Lantak je tahu. Senapang lantak, kita bubuh peluru, dia kena lantak masuk ke dalam. Itu sebab dia panggil senapang lantak. Dia lantak tu, lepas tu dia bubuh peluru, bubuh apa ni, belerang hitam, bubuh peluru. Lantak tu bagi kejap. Lepas tu baru dia tembak, pum, dia tembak, peluru tu bulat. Peluru tu pergi, kena. Kalau kawan tu elok, tak kena lah. Tak kena. Bila tak kena, kita nak lantak pula, makan masa. Jadi apa dia buat? Dia balin lah senapang tu, barulah dia cabut kerih. Jadi orang dulu pergi perang, dia tak bawa kerih saja. Jangan silap faham. Sebab itu catatan Alfonso de Albuquerque. Sebutan dia Albuquerque. Cikgu sejarah kita dulu duk sebut Albuquerque. Ingat tak? Saya sebut Albuquerque, dia marah. Dia kata bukan Albuquerque, Albuquerque. Kita pun Albuquerque. Allah. Seksa nak nyebut. Bila saya pergi ke Portugal, saya pergi ke Lisbon. Ada satu jalan tu nama dia di tepi Belém Tower. Di tepi menara tempat pelancaran kapal-kapal dia datang ke sini. Jadi ada satu jalan tu namanya Jalan Alfonso de Albuquerque. Saya pun sebutlah Alfonso de Albuquerque. Orang Portugal tu, orang Portugis itu dia betulkan saya. Dia kata no, Alfonso de Albuquerque. Saya kata, oh, Alfonso de Albuquerque. Dalam hati saya kata, mana cikgu sejarah itu? Bila orang sebut, dia kata salah. Jadi catatan Alfonso de Albuquerque. Dia kata apa? Dia kata apabila kami berjaya masuk ke istana kota Melaka, istana Sultan Mansur itu, yang kemudian diwarisi sampailah ke Sultan yang terakhir itu Sultan Mahmud. Istana 7 petala langit, istana 7 tingkat. Apabila kami masuk saja, apa yang kami jumpa? 8,000, setengah catatan dia kata 8,000 laras senjata api. Melaka 15-11 sudah menggunakan senjata api. Pelbagai jenis, pelbagai saiz dia kata. Kami punggah 3,000 naik atas kapal.
Ada yang kata punggah 5,000, ada yang kata 3,000 kami punggah naik atas kapal. Bawa balik. Ada sebahagian tu kami bawa pergi ke Jepun. Ada yang punggah pergi ke Jepun, ada yang punggah naik atas kapal sampai kapal floor di lama tu kemudiannya tenggelam. Pasal nak curi banyak sangat. Jadi jangan silap faham. Kadang-kadang sebab kita tak baca, kita kata orang Melaka mana boleh menang kan, pakai kerih saja. No, dalam perang kita menggunakan senjata api. Saya tunjuk nanti senjata api sebab saya buat kajian pasal senjata ni. Sultan-sultan dulu pun sudah banyak yang mempunyai senjata api ini. Perang Naning kita pakai senjata. Tapi pasal apa 1832 kita kalah? Kerana orang Melayu belot. Alright? Orang Melayu belot. Orang Rembau belot lepas itu tidak lagi bersama Naning. Jadi itu sebabnya dah belot tu tak apa pula. Pecah rahsia pula tu. Pecah rahsia. Penentangan Pahang terhadap Inggeris 1890-an. Pahang lawan Inggeris. Datuk Bahaman, Tok Gajah. Mak Kilau bukan Datuk Kilau no. Jangan silap pula Datuk Kilau tu Cik Mek Molek. Lawan Inggeris 1890-an. Penentangan Terengganu. Abdul Rahman Limbung. Di Hulu Terengganu 1928. Penentangan Pasir Putih Tok Janggut. Haji Muhammad Hassan bin Panglima Munas lawan Inggeris. Saya nak sebut ya. Yang kita sebut Tok Janggut sebab apa sejarah orang putih tulis Tok Janggut kan. Yang kita nak highlight dia Tok Janggut. Pasal apa panggil dia Tok Janggut? Pasal dia ada janggut. Bapa saya kan Tok Janggut. Maka tenggelamlah nama sebenar dia itu Tuan Guru Haji Muhammad Hassan bin Panglima Munas. Ini Tok Guru. Tok Guru belajar di Mekah. Saya nak sebut ini sebab orang dulu yang memimpin perjuangan adalah orang agama. Jangan silap duk anggap puak ni yang duk silap-silap ni semua bukannya kuat agama. Ini yang memimpin perjuangan ini adalah merupakan Tok Guru yang mengeluarkan fatwa bahawa barang siapa melawan British matinya mati syahid. Mengambil fatwa daripada Mufti Istanbul pada waktu itu kerana Istanbul sedang berperang dengan British di Jazirah Arab. Yang ini yang British takut. Fatwa barang siapa lawan British itu matinya mati syahid. Begitu juga di Terengganu. Abdul Rahman Limbung itu ulama, anak murid kepada Tok Kupaluh. Tok Kupaluh adalah merupakan orang alim di Terengganu. Begitu juga di Pahang. Mak Kilau tu anak Imam Rasul, Tok Gajah. Semua orang agama. Bukan yang duk puja jin silat pakai kabahar sampai sikit sak-sak lengan tu. Jangan salah faham bahawa yang menentang tu pernah dengar Syekh Samad Al-Falimbani. Syekh Samad Falimbani, ulama yang mengarang begitu banyak kitab. Syekh Samad Al-Falimbani itu adalah merupakan asalnya orang Palembang. Syahidnya di mana? Syahidnya di Patani. Menyertai orang Patani melawan dengan pendudukan tentera Thai kafir. Dari Palembang tu pergi ke Patani. Kenapa? Suruhan jihad. Tapi perjuangan yang betul. Ini jangan duk masuk ISIS pula lah lepas ni. Tak tentu arah. ISIS itu tak tentu arah. Sebab orang Islam kita tak bunuh orang Islam. Ini sembelih orang lah, apalah, perang apa macam tu. Pergi duk buam letup diri sendiri lah. Itu jangan silap. Penentangan Mat Saleh di Sabah. Ini nama dia Mat Saleh lah. Dia bukan Mat Saleh lah. Dia orang dia orang Sabah. 1897 lawan British juga. Penentangan Syarif Masaho di Sarawak. Syarif Masaho orang Melanau 1855 1861 akhirnya ditangkap. Bukan ditangkap, dia lari ke Brunei. Kemudian British paksa Sultan Brunei suruh buang negeri dia
ke Singapura. 1861 Syarif Masahur matinya di Singapura. Ya. Ini orang Melayu semua. Dan yang terakhir yang saya kira dalam sejarah kita adalah penentangan Rosely Dobbie. 1949 membunuh Stuart Duncan, residen Inggris di Sarawak. Dia tikam Stuart Duncan itu semasa Stuart Duncan melawat Sibu menggunakan badik Melanau. Ini adalah kerana orang Melayu mempunyai jati diri, tidak rela dia dijajah.